Buletin Didik 11 November bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid berkeperluan khas Nur Azwin Liana Abdullah menerima pengiktirafan di Festival Seni Perancis Les Etoiles de Paris. Pelajar Kolej Vocational Keningau itu menarik perhatian juri dengan persembahan monolognya bertajuk Mother. Nur Azwin yang merupakan pelajar pekak bisu tidak mahu ketinggalan menyerlahkan bakat di peringkat antarabangsa. Persembahan yang disampaikan menggunakan bahasa isyarat itu mengimbau kenangan indah yang dilalui semasa zaman kanak-kanak bersama ibunya. Pencapaian ini membuktikan pelajar istimewa juga mampu melakukan persembahan seni sehingga berjaya meraih pengiktirafan antarabangsa. Nur Azwin berharap ia menjadi pendorong buat pelajar sepertinya menerokai aktiviti seperti ini yang dapat membina keyakinan diri. Festival yang berlangsung pada 29 Oktober hingga 3 November itu mengumpulkan penggiat seni daripada beberapa negara termasuk Perancis dan Rusia. Ketika negara dilanda pandemik COVID-19, sektor pendidikan tidak ketinggalan mendapat kesannya. Penutupan sekolah menjadikan Kementerian Pendidikan KPM terus melipat gandakan usaha memastikan pelajar tidak ketinggalan ketika pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan. Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan KPM BSTP antara yang menjadi peranan menyediakan bahan sokongan pembelajaran. Menurut pengarah BSTP, Maznah Abu Bakar dalam perkongsiannya di rancangan Malaysia hari ini, penghasilan bahan pembelajaran terbabit perlu selari dengan situasi semasa. BSTP kalau kita lihat pada namanya, bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan adalah bahagian yang bertanggungjawab untuk menghasilkan bahan-bahan sumber dan juga teknologi pendidikan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran anak-anak. Dan kita faham bahawa kita hidup dalam era digital, maka peranan BSTP juga adalah untuk memastikan pendidikan digital itu dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Maznah menjelaskan pendidikan digital telah dilaksanakan sebelum penularan COVID-19 lagi. Pelaksanaan pendidikan digital bagaimanapun dipercepatkan kepada pelajar setelah pandemik melanda negara. Apa yang berlaku semasa pandemik COVID ialah mempercepatkan lagi untuk kita melaksanakan pendidikan digital, termasuk juga seperti yang disebutkan tadi iaitu pendidikan online. Tapi bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, semasa pandemik kita ada 3 cara sebenarnya untuk memberi equity yang lebih jelas kepada murid, iaitu secara online, secara offline dan juga onsite. BSTP turut menyediakan platform pembelajaran maya yang dikenali sebagai Delima. Delima menyediakan pelbagai sumber yang boleh digunakan oleh pelajar untuk mendapat akses pendidikan berkualiti. Usaha BSTP membuktikan KPM sentiasa memastikan pelajar mendapat pendidikan yang berkualiti selain sedia berdepan sebarang kemungkinan. Luar setinggan dalam kondominium. Tercabar dengan julukan itu, seorang guru sanggup berhabis wang bagi mencantikkan kawasan stor di sekolahnya. Lebih menarik, kawasan yang dulunya dipandang sepi, kini menjadi antara sudut pembelajaran luar bilik darjah. Menerusi perkongsian di Facebook, Nordin Ismail yang bertugas sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Pak Bah Setiu berkongsi transformasi bilik stor tukang kebun yang dilakukannya. Persoalan dia, kenapa stor tukang kebun? Sebab stor tukang kebun ini betul-betul berada di hadapan studio PAK21 dan sedikit sebanyak mencacatkan pemandangan sehingga studio ini diberi jolokan dalam kondo luar setinggan. Itu adalah perumpamaan yang biasa diberikan. Ubah suai ini mengambil masa selama seminggu bermula pertengahan bulan Oktober 2021. Menggunakan bahan sedia ada, Cikgu Nordin membelanjakan sekitar RM500 untuk merealisasikan projek yang diberi nama laman studio PAK21 ini. Tidak lokek mengeluarkan wang sendiri, beliau gembira dan berpuas hati sekiranya hasil kerja yang dilakukan itu dapat memberi keselesaan kepada warga sekolah. Fokus utama dekorasi adalah untuk mengubah landscape laman studio PAK21 kepada sedap mata memandang. Dan yang paling penting adalah untuk kemenjadian murid Sekolah Kebangsaan Pak Bah, kerana laman studio PAK21 ini boleh dijadikan ruang pembelajaran dan di kala pandemik
COVID-19 yang tengah melanda ni, segala program, segala pertandingan, segala aktiviti dilakukan secara atas talian. Dan ini memberikan kelebihan kerana laman studio PAK21 ini boleh dijadikan sebagai latar belakang, sebagai prop rakaman. Sebelum ini, perkongsian Cikgu Nordin mengenai dekorasi ruang kelas pada 2019 juga mendapat pujian ramai. Beliau berharap dengan usaha ini, murid-murid akan lebih bersemangat untuk ke sekolah. Universiti Teknologi Mara UiTM mencipta sejarah tersendiri apabila menerima 3 pengiktirafan daripada The Malaysia Book of Records MBOR. Majlis penghargaan diadakan semalam dihadiri Naib Chancellor UiTM Profesor Roziah Muhammad Janor. UiTM menerima pengiktirafan itu setelah berjaya mencatat bilangan video patriotik dimuat naik dalam talian paling banyak dengan jumlah 45,974 video. Rekod jumlah tontonan tertinggi secara langsung Facebook dalam program patriotik sebanyak 40,182 penonton serta penyertaan terbesar dalam pertandingan slogan patriotik berjumlah 64,422 juga menghadiahkan mereka 2 lagi sijil pengiktirafan. Pada hemat saya, ini merupakan satu pencapaian buat universiti apabila program patriotism yang dianjurkan lebih-lebih lagi ketika pandemik melanda telah mendapat pengiktirafan yang membanggakan sebegini. Kejayaan program anjuran Pusat Kokurikulum bahagian hal ehwal pelajar itu sudah pastinya hasil kepimpinan perancangan strategik pentadbiran dan Persatuan Pelajar bekerjasama sebagai satu pasukan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan sijil pengiktirafan The Malaysia Book of Records yang diadakan secara maya di laman YouTube rasmi UiTM. Dan seterusnya bagi sijil. Kembali di Buletin Didik. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS bertujuan mempersiapkan keluarga Malaysia dalam mendepani dan mengharungi fasa endemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ANMS membudayakan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesihatan keluarga Malaysia. ANMS yang dilancar Perdana Menteri hari ini adalah pakej kesejahteraan kesihatan yang diteliti, dirancang dan seterusnya diperkenalkan kerajaan melalui Kementerian Kesihatan KKM sebagai peneraju utama dan disertai secara langsung oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Bagi menjayakan ANMS, kerajaan mengambil pendekatan whole of nation iaitu keseluruhan negara dengan menjalinkan kerjasama yang erat dengan semua pihak untuk bergerak sebagai rakan strategik. Kerajaan bertanggungjawab merangka hala tuju, strategi dan inisiatif ANMS manakala pihak swasta dan badan bukan kerajaan NGO adalah penggerak kepada strategi serta usaha yang telah dirangka atau inisiatif yang diperkenalkan. Tambah beliau, ANMS turut diberi penekanan dalam rancangan Malaysia ke-12, terutamanya dalam mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan. ANMS melibatkan 4 teras utama, 10 strategi dan 24 inisiatif. 4 teras utama berkenaan terdiri daripada memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, memperkasakan kawalan kesihatan kendiri dan memantapkan kebersihan persekitaran. Menerusi ANMS, keluarga Malaysia akan terus mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan, kekal dengan kehidupan normal baru, mengambil vaksin serta mengamalkan kawalan kesihatan kendiri seperti menjalani ujian dan kuarantin jika bergejala atau menjadi kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sementara itu, Perdana Menteri berkata dasar literasi kesihatan kebangsaan bakal dirangka. Melalui dasar berkenaan, beberapa inisiatif akan dilaksanakan termasuk penganjuran program kesedaran penjagaan kesihatan yang dipergiat menerusi pelbagai platform. Bagi memastikan literasi kesihatan keluarga Malaysia dapat dipertingkatkan, program pembangunan keupayaan ejen kesihatan komuniti atau My Champion akan diperkukuhkan. Dengan tahap literasi kesihatan yang tinggi, kita akan mendapat maklumat kesihatan, membudayakan hidup sihat, membuat kawalan kesihatan kendiri sebagai tindakan awal
mencegah penyakit dan menjaga kesihatan bagi mengelak komplikasi. Tambah beliau, keluarga Malaysia dalam kalangan B40 akan mendapat akses kepada maklumat kesihatan, memahami kepentingan penjagaan kesihatan dan melakukan saringan percuma melalui program PK B40. ...278 pelajar anak orang asli menerima bantuan persekolahan pada program Mara Prihatin bersama komuniti orang asli di Pos Kuala Mu, Sungai Siput, Perak. Program itu melibatkan agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Antara agensi yang terlibat ialah Majlis Amanah Rakyat Mara Negeri Perak, Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa Perak, Giat Mara Negeri Perak dan Yayasan Pelajaran Mara YPM. YPM dalam kenyataan memaklumkan kolaborasi ini antara inisiatif dalam merumuskan wawasan luar bandar yang sejahtera, inklusif, mampan dan holistik sebagai agenda utama dalam proses pembangunan luar bandar di Malaysia. Sumbangan bantuan kebakaran kepada 2 keluarga dan RM1,000 kepada Surau Kuala Mu turut diberikan untuk pembangunan pendidikan setempat. Majlis berlangsung mengikut SOP yang ketat. Disaksikan Pengerusi Eksekutif YPM, Datuk Dr. Muhammad Nizar Sudin, Pengarah Mara Negeri Perak, Lailatul Asmah Muhammad Tahir dan Pengarah Giat Mara Negeri Perak, Jamaluddin Ali. Seorang warga Perancis yang juga tukang belon terkenal memecah rekod dunia selepas berjaya berdiri di atas belon udara panas pada altitud tertinggi. Cubaan Rémi Ovra itu dilakukan di Châtellerault, Barat Perancis. Ovra, 28 tahun, berbuat demikian pada satu acara telethon mengumpul dana. Cubaan berdiri itu mencecah altitud lebih 4,000 meter. Namun simbolik acara adalah pada ketinggian 3,637 meter, iaitu menyamai nombor telefon kempen telethon berkenaan. Belon dinaiki Ovra dikemudi bapanya sendiri, John Daniel, yang juga juruterbang belon udara panas berpengalaman. Non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque parce que un vol en ballon, à partir du moment où les conditions météo sont au top, il n'y a pas de risque réel à l'atterrissage. Et j'ai entière confiance en mon père. Hein. Je sais qu'avec l'expérience qu'il a, qu'il va gérer ça du début jusqu'à la fin de la meilleure des manières. Donc ultra serein. Ini bukanlah kali pertama Ovra memecah rekod. Pada Februari 2020, dia berjaya melakukan cubaan sama pada ketinggian lebih 1,200 meter dari aras laut. Malah Ovra sudah pun mempunyai idea untuk cubaan seterusnya pada telethon tahun hadapan. Baik, promosi beli belah Singles Day sempena tarikh 11/11 hari ini menyaksikan banyak syarikat tidak menang tangan menerima tempahan pembelian. Tidak ketinggalan gergasi e-dagang Cina JD.com dan Alibaba yang menerima tempahan dari serata dunia. Daripada barang kemas dan permainan video hinggalah perabot dan makanan, semuanya dijual di platform e-dagang terkenal ini. Seperti yang dapat disaksikan, inilah situasi di gudang JD di Beijing. Bukan setakat tenaga kerja manusia, robot juga digunakan untuk membantu melancarkan serta mempercepatkan segala urusan pembukusan dan pengagihan. Situasi pandemik COVID-19 menjadikan mereka lebih berhati-hati dan mematuhi SOP. Antaranya memastikan barang-barang yang tiba di pusat pengagihan disinfeksi terlebih dahulu. Tahun lalu, Alibaba dan JD melaporkan gabungan jualan $115 bilion dengan lebih 4 bilion bungkusan dihantar kepada pelanggan, kebanyakannya di China. Tahun ini, urusan penghantaran dijangka agak terbatas dengan cara pihak berkuasa China menangani penularan COVID-19. Kaedah sifar kes membuatkan banyak kawasan diletakkan di bawah sekatan pergerakan, seterusnya memberi kesan kepada perniagaan dan pengguna. Ini ditambah dengan tindakan keras pengawal seliaan kerajaan terhadap syarikat-syarikat teknologi besar termasuk Alibaba sejak Ogos lalu.
Masih di Buletin Didik, ke laporan sukan. Antara yang mencuri tumpuan pada saingan suku akhir bola sepak Piala Malaysia yang bermula Ahad ini, pertemuan derby Lembah Kelang juara 33 kali Selangor menentang Kuala Lumpur. Ramai yang memilih Selangor FC selaku pilihan. Namun rekod tanpa kalah sepanjang perlawanan membuktikan Kuala Lumpur City FC juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Beginilah jadual suku akhir Piala Malaysia selepas berakhir 4 saingan kumpulan malam semalam. Kedah Darul Aman FC, Sarawak United, Sabah FC dan Selangor FC tampil selaku tuan rumah pada suku akhir pertama Ahad ini. Manakala suku akhir kedua berlangsung pada 18 November. Saingan separuh akhir dijadual pada 22 dan 26 November dan perlawanan akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 30 November. Antara fakta menarik selepas aksi kumpulan, 4 pasukan mencatat rekod tanpa kalah iaitu Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Melaka United dan Johor Darul Takzim JDT. Jentera serangan paling berbisa Terengganu FC dengan 16 jaringan, manakala JDT memiliki benteng paling kebal, cuma dibolosi 1 gol. Kuala Lumpur City FC menamatkan perlawanan kumpulan A selepas kemenangan 1-0 ke atas Sri Pahang FC di Stadium Darul Makmur. Tanpa jaringan pada 45 minit pertama, gol tunggal perlawanan pasukan pelawat dijaringkan pemain tengah Zafri Yahya 7 minit sebelum whistle penamat. Dalam pada itu, Sarawak United akur selaku naib juara kumpulan A apabila tewas kepada Penang FC di Stadium UiTM Shah Alam. Pantas mendahului lawan seawal minit ke-7 hasil jaringan Kristi Jaya Silan. Sarawak United bagaimanapun tersentak dengan gol penyamaan Penang FC menerusi Jafri Firdaus 5 minit kemudian. Penang FC menjaringkan gol kemenangan menerusi Amir Azhar pada minit ke-43. Sekiranya Sarawak United menewaskan Penang FC sekalipun, skuad bimbingan E. Ella Varasen tetap di tangga kedua susulan kemenangan Kuala Lumpur ke atas Sri Pahang. Manakala kegagalan Sri Pahang ke suku akhir sekadar di tangga ketiga, pasti menimbulkan persoalan masa depan ketua jurulatihnya Dollah Saleh. Sementara itu, hasrat Terengganu FC untuk muncul pasukan kedua selepas Johor Darul Takzim mencatat rekod bersih menang ke semua perlawanan kumpulan tidak kesampaian. Bertandang ke Stadium Negeri Kuching, Terengganu FC diikat keputusan seri oleh Kuching City. Meskipun mendahului pada minit ke-19 menerusi jaringan Muhammad Rahmat Makasuf, pelawat gagal mengekalkan kelebihan itu. Sebaliknya, Kuching FC berjaya menyamakan kedudukan untuk keputusan 1-1 hasil penyudah Yuta Suzuki pada awal babak kedua. Satu lagi aksi kumpulan B, Perak FC menentang Selangor FC. Tuan rumah bermula baik dengan mendahului Selangor FC seawal minit ke-10 menerusi jaringan Royizat Daud. Selangor FC bangkit dengan gol penyamaan pada minit ke-72 melalui Sean Eugene Selvaraj. Sebelum Wan Zaid Haikal Wan Noor menjaringkan gol kemenangan pelawat 5 minit sebelum perlawanan tamat. Beginilah kedudukan terakhir selepas kesemua pasukan menamatkan 6 perlawanan. Terengganu FC dan Selangor FC mendominasi 2 tempat teratas. Diikuti Kuching FC di tangga ketiga dan Perak FC tercorot tanpa sebarang kemenangan. Arena e-sport yang bakal beroperasi sepenuhnya dalam kampus di Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Setapak mampu dijadikan pentas mencukil bakat dan melatih pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT sehingga mencapai tahap profesional. Kompleks berkenaan dijangka dapat digunakan sepenuhnya menjelang Januari 2022. E-Sports Arena itu juga bakal mengendalikan pertandingan e-sukan secara fizikal berskala besar selain mempunyai beberapa kemudahan asas lain. Ia ditempatkan di dalam kampus Star Setapak yang boleh memuatkan 42 unit gaming zone, 6 unit dalam zon VIP dan 1 unit untuk broadcasting. Basically tujuannya adalah untuk mencungkil bakatlah di kalangan pelajar-pelajar dan insya-Allah nanti akan ada insya-Allah pemain-pemain e-sport yang akan dapat mewakili negara kita lah insya-Allah daripada. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Varsity E-Sports Unileague 2021 di Unitan Bangi pagi tadi menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah lebih RM25,000 secara dalam talian. Kejohanan edisi kedua ini mempertandingkan 5 acara utama iaitu Mobile Legends Bang Bang, Dota 2, PUBG Mobile, FIFA 2022 dan PES 2021 Mobile. Aksi ekstrim terjunan wingsuit di kawasan pegunungan mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Khairi Hazwa Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.